dah. Nah, okey dah lah. Tak sentuh. Cek kamera. Okey, boleh dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita tunggu sekejap. Line tak berpelok hari ni. Line di sini tak berpelok, sangat dia slow. Bukan tak nampak sekarang. InsyaAllah kita akan mula sekejap dengan baik, alhamdulillah. InsyaAllah kita akan mula. Line tak berpelok sangat di sini, insyaAllah. Kita mula dengan umur Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan lagi kita punya majlis, perbincangan kita. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan melihat beberapa perkara berkenaan dengan tajuk yang kita bincangkan berkenaan dengan Al-Masih Dajjal. Yang lepas malam kita telah berbincang berkenaan dengan
bagaimana proses Dajjal akan keluar, dan kemudian bagaimana dia telah menyusun, saya sebut semalam 100 tahun perancangan secara intensif. Tapi sebenarnya perancangan itu bermula lebih daripada 1000 tahun. Dia lebih daripada 1000 tahun. Jadi kita melihat bila kita mengkaji balik pada masa itu, pada masa sebelum ini, saya bermula kajian ni pada tahun 1990-an. 1990 bila saya mula belajar di peringkat sarjana muda. Pada masa itu saya bermula mengkaji berkenaan dengan pakatan jahat antarabangsa, dan ketika itulah saya meneliti tentang bagaimana pergerakan yang ada, sampailah ke hari ini masih lagi belajar, masih lagi mengkaji. Dan insya-Allah daripada perkara-perkara yang kita kaji itu ada banyak persoalan-persoalan yang timbul. Contohnya macam mana mereka ni boleh mempunyai satu kekuatan, bagaimana mereka boleh menyusun sesuatu yang luar biasa, yang kita kata dia luar daripada kebiasaan manusia, cara berfikir dia, cara dia menyusun strategi dan sebagainya. Jadi di sinilah kita melihat bagaimana rupa-rupanya mereka telah menggunakan sumber-sumber yang utama untuk mereka membina kekuatan, Jadi sebab itulah pada malam ni insya-Allah kita ingin sama-sama melihat beberapa topik, mungkin secara yang mampulah untuk kita sama-sama bincangkan, iaitu berkenaan dengan bagaimana mereka ini sebenarnya mereka ni tidak ada apa-apa, tak kuat, mereka ni makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya apabila mereka telah menjumpai rahsia-rahsia yang ada di dalam Islam, mereka telah menjumpai rahsia-rahsia yang ada di dalam Islam, maka pada ketika itulah mereka mula melihat jalan-jalan yang lebih dalam lagi. Baik, sebab itulah di sini yang pertama sekali Allah menggambarkan kepada kita bagaimana mereka ini adalah musuh kita. Musuh ni kita kena jadikan dia sebagai musuh. Maksud musuh ni ialah mereka ni memang benar-benar mempunyai niat-niat yang buruk, niat-niat yang tak baik kepada kita. Dan bila kita melihat tentang apa yang saya ceritakan semalam, mungkin sebahagian kita boleh cuba rujuk semula apa yang telah kita bincangkan semalam, maka kita dapati kedatangan mereka, kedatangan Al-Masih ini, Messiah ini tidak lama, tak lama dah. Dan bilakah mereka ni akan keluar, akan datang itu, maka dari perancangan-perancangan yang disebut kepada kita, bukan kepada kita, maknanya perancangan yang didedahkan, yang mereka bagi signal kepada orang-orang dia itu, dia kata dalam kurun yang ke-21. Kerana dalam kurun yang ke-21. Dan dalam kurun yang ke-21 ini mereka mempunyai agenda yang disebut sebagai agenda 21, agenda 21st century. Dan agenda 21st century ini telah pun dibentang pada tahun 1992. Dan kita lihat bagaimana agenda ini adalah merupakan satu agenda yang sedang berjalan pada hari ini. InsyaAllah kita akan bincangkan tentang agenda ini pada sesi yang akan datang. Tapi nak sebutkan tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, sebenarnya kita ni tanpa kita sedar, kita berada di bawah perancangan yang menyeluruh, perancangan syaitan, iblis yang menyeluruh. Dan di sinilah kita nak melihat bagaimana mereka boleh menjadi orang yang pandai dan cerdik, yang tersusun rapi. Pada tahun 1990, ketika saya masih lagi tahun pertama masa itu, pertengahan tahun 1990 lah, hampir-hampir pertengahan akhir itu, saya bila dah mula melihat sedikit sebanyak tentang pakatan jahat antarabangsa itu, maka pada ketika itu saya merasa hairan. Kenapa salah satu daripada silibus pengajian mereka, Freemason, pada masa itu sedang mengkaji, bermula dengan Freemason, mengkaji Freemason yang ada di Amerika, terutamanya yang ada di keliling kelalang yang ada pada masa itu. Salah satu silibus mereka yang kita dapat tahu ialah Al-Quran dan Sunnah ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hairan kenapa Al-Quran menjadi
silibus dia. Apa yang dia nak dapat daripada Quran? Apa yang dia dapat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab apabila kita baca Quran, apabila kita baca hadis, kita nak jadi baik. Nak jadi orang beriman, nak jadi orang bertakwa, jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa kena syaitan, iblis, geng, sekutu dia study tentang Quran dan Sunnah? Jadi saya menjadi satu perkara yang pelik, kan, pelik. Kita melihat banyak dia punya silibus dia dalam dia punya perbincangan, dia punya circle, small circle dia. Setengah orang kalau kita nak kaitkan kita dia panggil sebagai usrah ataupun halaqah kalau orang Islam kita. Kalau dia dipanggil usrah juga, dia tak panggil usrah, dia panggil small circle dia. Jadi dalam perbincangan circle dia tu, adalah dia punya silibus-silibus yang kita tahu, contohnya buku Moral and Dogma. Moral and Dogma ni ditulis oleh Albert Pike, General Albert Pike, dia punya ketua di Amerika. Begitu juga ada banyaklah buku-buku yang lain yang menjadi kita kata rujukan mereka. Tetapi yang kita menjadi peliknya ialah apabila mereka menjadikan Al-Quran sebagai sebahagian daripada silibus dan halakat mereka. Kita kata study circle dia. Study circle. Dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malahan di dalam senarai orang-orang yang paling berpengaruh di dunia yang mereka keluarkan, yang orang dia keluarkan, mereka letakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling berpengaruh di dalam dunia dan dalam sejarah ini. Jadi apabila kita melihat begitu, maka saya pun bertanya-tanya sampailah satu ketika apabila dalam kajian itu saya mendapati kan rupa-rupanya ada statement-statement, kenyataan-kenyataan daripada bishop-bishop mereka ataupun daripada missionaries mereka yang menyatakan tentang bagaimana mereka mendapat banyak pelajaran daripada Al-Quran. Mereka mendapat banyak pelajaran daripada hadis Nabi. Malahan mereka mengakui bagaimana Al-Quran itu antara perkara yang menjadikan seseorang itu hidupnya terarah. Perjalanannya terarah. Ada dia punya kenyataan-kenyataan dia. Dia tidaklah secara komplit dan komprehensif, tapi dia sebut daripada kenyataan, dia punya ucapan dia, daripada apa kita dapat gambarkan. Itu yang dia maksudkan. Maka setelah kita melihat dengan teliti, maka saya dapati rupa-rupanya memang sungguh Al-Quran ini adalah merupakan nombor satu sumber kekuatan mereka. Ini pelik. Dan syaitan, iblis menjadikan Al-Quran sebagai sumber kekuatan, sumber rujukan. Mereka yang pertama. Dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita melihat kenyataan-kenyataan daripada pimpinan-pimpinan mereka ataupun orang-orang di kalangan padri-padri, di kalangan bishop, bila dia menggambarkan tentang Al-Quran ni, saya boleh dapat teliti dan baca. Seolah-olahnya mereka melihat apa yang ada dalam Al-Quran itu adalah cara dan jalan untuk melaksanakan perancangan mereka. Saya bagi satu contoh. Bila kita mengkaji tentang ayat yang pertama contohnya. Ayat yang pertama. Apa dia ayat yang pertama yang turun dalam Al-Quran? Kita baca, kita sebut Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Kita baca surah Iqra'. Kita hafal surah Al-Iqra' itu. Malahan bukan saja kita menghafal, kita boleh, setengah orang boleh mentafsirkan surah surah Al-Alaq ini ataupun kita kata Iqra' ini. Mereka membaca dan mereka meneliti. Dan daripada apa yang mereka meneliti itu saya dapati dalam kajian-kajian yang kita melihat. Maka mereka telah menjadikan contohnya yang pertama sekali Iqra' ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menekankan tentang ilmu. Baca dan kemudian baca dengan Tuhan dengan nama Allah yang menjadikan. Jadi maknanya konsep ilmu dalam Islam, ini ayat yang pertama. Konsep ilmu dalam Islam mestilah dihubungkan dengan Allah. Dihubungkan dengan yang menjadikan. Dihubungkan dengan al-iman. Dihubungkan dengan akhirat. Jadi itu adalah konsep ilmu dalam Islam.
konsep ilmu dalam Islam. Jadi kita melihat, sebab itulah apabila kita mengkaji semula, apabila contohnya, kita tengok kajian-kajian daripada siri-siri penjajahan, Imam Abu Ala Maududi rahimahullah ada tulis. Begitu juga ada beberapa kitab-kitab ulama-ulama kita menulis tentang bagaimana apabila penjajah Zionis ini, yang depan tu nampak macam British, yang nampak macam Perancis, nampak macam kita kata Belanda, negara, tapi sebenarnya di belakang itu Zionis. Apabila mereka menjajah, antara perkara nombor satu termasuk di Malaysia, yang mereka kacau, yang mereka ubah, ialah sistem pendidikan. Sistem pendidikan. Dan kita melihat bagaimana daripada sistem pendidikan itu melahirkan mereka yang intelijen, mereka yang cerdik, mereka yang boleh berfikir, tetapi mempunyai bidang-bidang ilmu yang menjadikan mereka ini tidak boleh bersama dengan Islam. Ataupun kalau bersama dengan Islam, setakat kulit aja, luaran saja, terpisah di antara ilmu tadi dengan kehidupan dia, dengan kehidupan akhirat, al-iman, beriman kepada Allah. Jadi sebab itulah bila saya tengok balik, saya mengkaji semula. Jadi perkara yang pertama sekali, rupa-rupanya, ialah mereka sebenarnya menggunakan Al-Quran. Menggunakan Al-Quran untuk lawan orang Islam, untuk lawan orang beriman. Kenapa mereka menggunakan Al-Quran untuk lawan orang beriman? Kerana dalam Al-Quran itu disebut secara jelas rahsia-rahsia kekuatan dan kelemahan hamba-hamba Allah. Rahsia-rahsia kekuatan dan kelemahan musuh-musuh Allah ataupun musuh-musuh kepada Islam. Dan disebut dengan jelas bagaimana strategi-strategi yang ada. Mungkin saya akan sentuh sikit lagi. Jadi sebab itu nak sebut kat sini. Apa kekuatan mereka? Kenapa mereka kuat? Kenapa mereka hebat? Kerana mereka menghayati Al-Quran lebih daripada orang Islam menghayati Al-Quran. Tetapi mereka menghayati Al-Quran, membaca Al-Quran, mereka mengkaji Al-Quran, melihat makna-maknanya bukan dalam rangka untuk bersama dengan kebenaran Allah. Mereka melihat dengan satu pandangan strategis. Secara orang yang berfikir secara strategik. Bagaimana cara nak memanfaatkan knowledge yang ada dalam Al-Quran itu sebagai senjata untuk mengalahkan orang beriman. Saya bagi satu contoh. Ini penting contoh ni. Iaitu yang pertama sekali ialah Al-Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ni ayat yang pertama. Ayat yang pertama Allah menggambarkan kepada kita. Dan kita, ustaz-ustaz kita duk jelas benda ni. Jelas macam mana? Kita perlukan ilmu. Kita perlukan kepada pembelajaran. Kita perlukan kepada boleh kita menguasai ilmu dan sebagainya. Tetapi ustaz-ustaz kita ataupun saintis kita ataupun kita kata cerdik pandai kita, bila dia belajar, terpisah daripada iman. Terpisah daripada Islam. Terpisah daripada akhirat. Terpisah. Jadi apabila terpisah, maka jadilah ilmu itu sebagai senjata untuk mengalahkan dia. Mengalah orang yang beriman. Sebab Allah gambarkan, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan kamu. Maknanya, bila kita berilmu, mencari ilmu, mesti kita hubung, mesti kita jadikan dasarnya Tuhan, dasarnya iman, dasarnya Islam dan akhirat. Tetapi apabila dasar pendidikan itu untuk kemajuan, moden contohnya, untuk for the sake of, kita kata knowledge, untuk for the sake of to become civilized, untuk menjadi lebih moden, lebih bertamadun, lebih ke depan. Jadi ilmu ni tidak menjadikan dia lebih dekat dengan Allah. Tidak menjadikan dia hamba Allah. Tetapi dia menjadi hamba yang lain daripada Allah. Maka ilmu itu telah menjadi senjata yang paling ampuh nombor satu kepada sistem-sistem syaitan ini untuk mengalahkan orang Islam. Jadi sebab itulah bila kita mengkaji, contohnya dia yang disebut dalam protokol Zionis, the elders of Zionis, the protocol the elders of Zionis, contohnya dia menyatakan kepada kita, saya bacakan, dia kata apa? It is for the reason that we must undermine faith
kita mesti merendahkan, menjatuhkan keimanan, eradicate from the mind of the Gentiles. Kita mahu menghapuskan iman itu daripada minda pemikiran, kan, orang-orang yang Gentile ni selain daripada Yahudi lah, selain daripada dia. And the very principle of God and soul, the very principle of God and soul, and replace this conception by mathematical and calculation and material desire. Nampak? Jadi kita lihat di dalam protokol Zionis yang nombor 4, dia menyatakan apa? Dia menyatakan it is for this reason. Sebab itu kita kena meletakkan iman, hubungan dengan Allah, hubungan dengan akhirat, hubungan dengan kehidupan dunia dan akhirat, sebagai suatu yang dihapuskan daripada minda-minda mereka dengan ilmu yang ada. Nampak? Jadi kita lihat di sini, apabila mereka memahami akan hakikat ini, maka mereka telah menghapuskan segala bentuk keyakinan, kepercayaan agama dan mengikis hati-hati orang-orang yang bukan yang bukan Zionis Yahudi ini daripada prinsip-prinsip ketuhanan, prinsip keimanan, menggantikannya dengan pemikiran-pemikiran setakat sains, matematik, geografi dan keperluan-keperluan kebendaan, keduniaan semata-mata. Jadi bila belajar, kenapa belajar? Belajar nak jadi doktor. Belajar nak jadi engineer. Belajar supaya kita dapat jadi saintis, dapat jadi orang alim, supaya kita boleh bercakap tentang sesuatu, supaya kita pakar sesuatu, supaya kita boleh menjadikan hidup kita lebih baik. Jadi semua reasoning, semua dasar sebab-sebab ilmu itu, maka dia menjadi sesuatu yang hanya sekadar bersifat materialistic desire. Keinginan-keinginan materialistik. Sehingga akhirnya terputuslah ilmu itu dengan iman. Ilmu itu dengan Allah. Terputus. Dan apabila terputus, maka jadilah pemikiran mereka itu, pemikiran kita lah, hanya akan memikirkan persoalan bisnes, untung, rugi, perusahaan kita, nak produce apa, nak dapat produk apa, kita akan fikir tentang akhirnya tentang kepentingan-kepentingan duniawi. Macam yang saya sebut sebelum ini, cara kita berfikir bukan lagi cara nak kenal Allah. Bila tengok sesuatu, contohnya orang-orang yang biasa yang menjadi sekarang ini, bila tengok gunung, indah, besar, hebat gunung tu dengan pohon-pohonnya, dengan hutannya, yang dia nampak macam mana nak buat duit gunung tersebut. Macam mana daripada gunung ni kita boleh buat duit. Macam mana dapat untung. Apabila melihat laut, macam mana nak dapatkan hasil laut tu. Jadi dia nampak benda-benda yang bersifat fizikal. Ini adalah ilmu kita kata fundamental knowledge yang ada dalam sistem hari ini. Dan inilah perkara yang sebenarnya mereka dapat dari Quran. Mereka dapat dari Quran. Mereka mengaku sendiri. Dalam tulisan mereka, kenyataan mereka menyatakan tentang bagaimana apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengutamakan nombor satu dalam ayat Quran ialah Allah Subhanahu Wa Taala mengutamakan ilmu, maka kita kena serang ilmu. Pastikan ilmu yang ada pada kita ataupun pada orang-orang selain Yahudi, selain Zionis ini adalah ilmu yang dikongkong dengan materialistic desire. Dengan keinginan-keinginan yang bersifat material, dunia. Ini nombor satu. Jadi sebab tu kita tengok. Kemudian kita tengok pula Protocol of Zion nombor 9. We have fooled, bemused and corrupted the youth of the Gentile by rearing them in principle of theories, which are known to us to be false, although it is that they have been inculcated. Jadi dikata kami telah menjadikan mereka ini semua sebagai orang-orang yang bodoh, fool, orang yang korup, dan orang-orang yang hanya bermain-main dengan teori-teori sahaja,
sehingga mereka melaksanakan undang-undang yang tegas, undang-undang yang ada, yang ada pada mereka tadi itu, dan sehinggalah yang menjadi pada mereka itu hanyalah prinsip-prinsip dan teori-teori yang palsu, yang menjadikan ilmu-ilmu yang sesat, yang batil. Tuan-tuan, saya nak sebut sini. Kekuatan Dajjal, kekuatan sistem Dajjal ini, bila saya kaji, saya tengok dari sudut percakapan mereka, perkataan mereka dan sebagainya, nombor satu, mereka ambil semua daripada Quran. Dan Quran ini sumber kekuatan. Apabila kita mengkaji, cuma niat kita apabila kita mengkaji Quran, kalau niat kita nak cari ilmu, dapatlah ilmu. Kalau kita nak cari, nak tahu tentang sejarah, dapatlah cerita sejarah, dapatlah baca tentang Fir'aun, tentang Nabi Musa, tentang Baqarah, tentang macam-macam cerita dalam Quran. Ada banyak cerita dalam Quran. Kalau kita nak cari tentang sejarah, dapat sejarah. Nak cari tentang, kita kata ilmu-ilmu yang gaib-gaib sikit, ada ilmu-ilmu gaib, banyak dalam Quran. Tapi mereka mendekati Quran dalam rangka untuk menjadi senjata melawan orang yang beriman. Melawan orang Islam. Itu pendekatan mereka. Sebab tu saya sebut. Saya bagi satu contoh. Yang pertama, ayat pertama mereka cerita pasal ilmu. Quran cerita pasal Iqra. Dan mereka menggunakan Iqra yang ada ataupun ilmu yang ada itu untuk terbalikkan daripada sepatutnya diasaskan oleh iman, menjadikan diasaskan oleh materialistik. Diasaskan oleh duniawi. Diasaskan oleh sesuatu yang terputus dengan iman dan akhirat. Dan akibat daripada itu, maka kita lihat hari ini, ramai di kalangan kita, orang-orang Islam. Orang-orang Islam yang dikatakan beriman. Tetapi mereka dengan ilmu yang ada, mereka melawan hakikat iman yang sebenar. Hakikat Islam. Mereka lawan, tak percaya. Bila kata makan pakai tangan, ni pakai tangan, berbanding makan pakai sudu, kan? Dia kata makan pakai tangan ni kotor, baik makan pakai sudu. Contoh. Bila dia kata, banyaklah perkara-perkara yang kita mendapati, dia bertentangan. Contohnya, dalam ilmu kesihatan. Saya bagi satu contoh. Dalam satu buku, dia kajian oleh Jerry D. Gray. Contohnya buku The Art of Deception. Nampak ke? Dia terbalik. The Art of Deception. Saya rasa buku ni ada sebahagian kita ada beli. The Art of Deception, mereka menipu dunia. Dalam buku ni ditulis ada berbagai perkara tentang organisasi-organisasi lah dan sebagainya. Bagaimana mereka telah melaksanakan banyak perkara yang sebenarnya menipu. Kemudian ada satu lagi buku yang ditulis, Trust No One. Trust No One. Jangan percaya dengan siapa-siapa. Juga ditulis oleh Jerry D. Gray. Siapa Jerry D. Gray ni? Jerry D. Gray ni bekas CIA yang akhirnya dia defect. Dia dapat kesedaran. Dia masuk Islam. Dia tinggalkan CIA, duduk kat Indonesia. Sekarang ni banyak dia tulis-tulis buku, semua hentam CIA. Dia ni. Hentam kepada world order. Contohnya dalam buku ni, Trust No One. Trust No One, saya sebut kat sini contoh. Apabila dia mengkaji, dia menyatakan tentang bagaimana dari sudut ilmu. Dari sudut ilmu contohnya, bahagian kesihatan. WHO dia kata, telah meluluskan cara pengubatan yang palsu bagi penyakit polio. Begitu juga disentuh contohnya tentang vaksin. Cerita vaksin yang sebenar dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak perkara-perkara, bukan buku ni saja, ada buku lain lagi. Yang ada kat tangan saya sekarang buku ni je. Saya sempat bawa tarik buku ni dua ni. Ada buku lain lagi. Yang nak sebut kat sini, banyak teori-teori yang kontroversi di dalam kehidupan kita yang telah sebenarnya terbalik daripada yang sebenar. Contoh, tuan-tuan. Kita tahu makan kambing disebut banyak kolesterol. Kambing banyak kolesterol. Orang sakit jantung, darah tinggi tak boleh makan kambing. Sedangkan kambing ni sunnah. Rasul suka kambing. Kambing antara binatang yang paling kurang kolesterol. Dia terbalik. Dia ada kolesterol baik dia panggil. Terbalik, tuan-tuan. Jadi, kita tengok dari aspek perubatan. Contohnya aspek bagaimana cara alopati. Doktor, minta maaf ada doktor kat sini. Apa yang saya nak sebut kat sini, bukan bahagian medik saja, semua bahagian.
Semua bahagian. Mereka telah berjaya memisahkan ilmu yang sebenarnya berperanan sebagai undang-undang kehidupan. Jadi saya tekankan tuan-tuan, sekiranya mereka nak menguasai dunia dan mereka melaksanakan undang-undang kehidupan, undang-undang yang ini tak boleh, makan ni tak boleh, makan sunnah tak boleh, makan macam gini, kan? Patutnya makan buah dulu, dia kata buah makan last, contoh. Kan? Sunnah begini, dia kata dia terbalik. Sains dia kata terbalik. Kan? Terbalik. Jadi, kalaulah dia kata kena buat begini, kena buat begitu dalam bentuk arahan, dalam bentuk undang-undang, tentulah orang tak ikut. Tetapi dia datang dalam bentuk ilmu. Ilmu yang telah diselewengkan. Maka kita belajar sampai PhD kita belajar. Tapi ilmu yang kita ni rupanya tidak ada kaitan dengan iman. Tidak ada kaitan dengan akhirat. Maka jadilah kita orang yang menuntut ilmu untuk dunia. Semata-mata macam itu. Tak boleh nak hubung. Doktor-doktor kita contoh. Kalau dia kata makcik sakit. Kalaulah dia tidak ada kefahaman, tidak ada tambahan ilmu daripada dakwah yang dilalui contoh, dia tak akan cakap, makcik, ni penyakit ni Allah yang izin berlaku, Allah yang bagi penyakit. Makcik, Allah juga yang sembuh. Nombor satu, kita kena banyak istighfar dulu. Sebab dalam Islam, konsep sakit, dia bukan hanya fizikal semata-mata. Dia bukan fizikal semata-mata. Saya bagi satu contoh, tuan-tuan. Ini contoh ni kontroversi kalau nak cakap bagi doktor-doktor. Tapi tak apa, saya cakap juga. Baik, saya nak tanya tuan-tuan. Yang sakit tu sebenarnya mana? Fizikal ke roh yang sakit? Fizikal yang sakit atau roh yang sakit? Kalau ikut doktor kita, alopati biasa, dia akan cakap yang sakit tu fizikal. Bila saya punya tangan kena cocok, katalah kena cocok kat sini dengan jarum, tentu kita kata ini fizikal. Sakit sebab kena cocok fizikal. Tapi pandangan ulama-ulama kita yang mengkaji, yang hakikat sakit itu bukan fizikal. Hakikat sakit itu roh. Roh yang sakit. Bukan fizikal. Jadi fizikal ini terikat dengan roh. Jadi roh tu berada di dalam. Kita tak nampak roh ni. Roh ni kat dalam. Yang menjadikan kita bercakap, kita boleh ni roh kita ni sebenarnya. Apabila roh ditarik keluar, fizikal tu jadi mayat. Tak boleh bergerak dah. Bila ditarik roh keluar, maka fizikal tu dah tak ada dah. Contoh, saya bagi satu contoh tuan-tuan. Apabila kita cocok sini, memanglah kita nampak signal yang akan ke fizikal. Fizikal akan hantar ke otak. Otak kata sakit. Betul lah kita kata bioelectricity signal tu akan pergi. Sinap dia tadi. Tapi yang sakit sebenarnya, bukan saja fizikal. Tapi sebenarnya yang sakit, hakikatnya roh yang sakit. Saya bagi satu contoh. Katakanlah saya terpotong tangan ni. Ketika saya potong tangan, tangan tu tercabut daripada saya. Maka sakit tak? Sakitlah tangan kena potong. Sebab ketika dipotong, roh tu ada pada tangan. Tetapi setelah tangan tu terputus daripada badan saya, dan kemudian cuba kita cincang tangan yang terputus tu, kita cocok dia, kita sakit lagi tak? Tak ada sakit. Kenapa tak ada sakit? Sebab roh dah tak ada kat situ. Kan? Kalau orang sains kata sebab signal tak cantum, tak sakit dah, tak kena ke otak. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, ini antara contoh. Saya nak gambarkan bagaimana apabila seseorang yang mengkaji fisiologi, advanced fisiologi. Fisiologi maknanya mengkaji sistem tubuh badan manusia, macam mana dia berfungsi. Ada masa-masanya tak boleh nak jawab. Contoh, saya bagi satu contoh. Kita tengah duduk-duduk, tiba-tiba kita terbau orang masak, orang goreng ikan masin, ikan pekasam ke, kemudian kita bau orang goreng telur, kita bau benda yang kita suka, makanan yang kita suka. Dan perut kita pun memang lapar. Jadi kita cuma bau daripada sana, maknanya benda tu tidak ada connection. Tetapi kenapa asid keluar dalam perut? Asid akan keluar dalam perut. Bila kita bau, tu contohnya asid keluar. Asid keluar dalam perut, jadi kita rasa lapar. Nak kena makan. Tak ada orang lagi dalam saintis fisiologi yang boleh nak katakan, apa kaitan sana dengan sini? Padahal kan, kadang-kadang tak bau pun.
Kadang-kadang nampak aja. Nampak orang masak sesuatu. Sedapnya. Perut tu berbunyi kruk. Asid keluar. Asid keluar dalam perut, kita lapar lah. Kita lapar nak makan lah. Apa kaitan tengok dengan lapar kat perut dia? Apa kaitan dia? Tak ada kaitan. Baik. Setengah orang pula, tengok pun tidak. Telinga pun tak dengar. Tetapi, kan, tiba-tiba, kan, dia rasa macam nak makan. Kan. Bukan sebab perut lapar, rasa. Rasa nak makan. Rasa nak makan. Tak ada sebab apa-apa. Perut pun jadi. Kan. Jadi sebab tu kita tengok hari ni, kadang-kadang ada benda dalam fisiologi, fizikal, yang tidak boleh kita explain. Tak boleh kita jelaskan dengan konteks fizikal. Jadi maknanya, fizikal ni, dia ada kaitan dengan roh. Ada kaitan dengan roh. Ada kaitan dengan minda, otak. Benda yang kita tak nampak. Jadi dalam Islam, bila kita mengkaji sesuatu, kita akan mengkaji secara menyeluruh, komprehensif. Maknanya aspek fizikal, aspek roh, aspek mental, semua sekali. Tetapi di dalam perubatan yang biasa, bila dia kaji medikal, dia kaji yang luar je. Jadi dia terpisah-pisah. Ini contoh. Disiplin ilmu. Jadi kita melihat, kekuatan Dajjal ini ialah apabila dia menguasai ilmu-ilmu yang ada di dunia. Saya bukan cakap perubatan saja. Banyak lagi. Semua. Sehingga menyebabkan ilmu itu menjadikan orang-orang yang berilmu itu merasa dia pandai, merasa dia hebat, tetapi dia jauh daripada Allah. Dia tak kenal Allah. Dia tak kenal akhirat. Dan apabila seseorang itu ada ilmu, ada kemahiran, ada kefahaman, tapi tak kenal Allah, maka itulah orang yang paling senang untuk dikalahkan. Paling senang untuk dikalahkan. Baik, ni kekuatan. Baik, contoh lagi kita tengok, itu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang terakhir. Apa ayat yang terakhir? Ayat yang terakhir di dalam apa ni Al-Quran ada beberapa pandangan. Kalau kita tengok di dalam contohnya di dalam kata-kata para ulama kita, huraian para ulama kita, antaranya ayat-ayat yang terakhir, contohnya yang digambarkan nombor 1, yang masyhurnya ialah ayat 278 sehingga 281 kalau tak silap kita tengok. Saya cuba buka ayat Quran ni. So tuan-tuan buka suratul Baqarah. Kalau siapa ada Quran, tolong buka suratul Baqarah ayat 278. Baik. 278 hingga 281. Ini ayat yang terakhir. Ini jumhur ulama. Ada lagi ayat yang lain, contoh ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan Islam sebagai din kamu. Itu pun ada pandangan. Jadi beberapa pandangan. Jadi antara pandangan yang pertama ialah ayat ni. Tengok apa ayat ni tulis. Apa yang Allah firmankan. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wazaru ma baqiya bidar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah, jangan menuntut lagi saki baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang jika kamu benar-benar beriman kepada Allah. Jadi ayat tentang riba. Riba bersangkut paut dengan hutang. Oleh itu kalau kamu tidak juga melakukan perintah itu, maka ketahuilah akan adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya. Maknanya Allah mengisytiharkan perang kepada orang yang makan riba, yang mengikut riba, ikut riba, sistem riba ni. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala mengisytiharkan perang. Ni ayat terakhir yang diturunkan dalam Quran ialah tentang riba dan tentang peperangan. Dan kemudian kita tengok, dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu ialah pokok asal harta kamu. Kalau kamu dah ambil riba, dah ambil riba, maka kamu nak taubat, hak kamu ambil yang asal. Interest bukan hak kamu. Bunga bukan hak kamu. Kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa dan kamu juga tidak akan dizalimi oleh sesiapa. Jadi dalam ayat ini menceritakan kita tentang bagaimana orang Islam sendiri, mereka akan berada dalam keadaan huru-hara. Dalam ayat yang lain,
Kan? Seperti orang gila. Orang yang makan riba ni seperti minum mas orang yang gila. Jadi kita melihat, mereka melihat. Tentera-tentera Dajjal syaitan dia melihat. Bagaimana Allah menggambarkan dia telah mengisytiharkan perang kepada orang-orang yang memakan riba. Maka tuan-tuan tengoklah apa sistem yang ada di atas muka bumi ini yang menguasai semua orang, termasuk orang beriman. Sistem apa tuan-tuan? Sistem riba. Kita tak boleh lari daripada riba. Dan apabila kita reda dengan sistem riba, kita melaksanakan sistem riba, kita menghayati sistem riba, maka pada masa yang sama Allah isytiharkan perang dengan kita, bukan dengan Zionis. Zionis itu memang dah musuh dia, tak dengan kita pun sama. Sebab ayat ni diturunkan kepada orang yang beriman. Kan? Kepada orang yang beriman. Allah SWT menggambarkan kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Allah bukan gambarkan kepada orang manusia. Ya ayyuhan nas. Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang beriman, takutlah kepada Allah. Maka dalam ayat yang terakhir ini dia belajar. Dia belajar strategi untuk mengalahkan orang beriman, mendapatkan kemukaan Allah, dudukkan, hidupkan mereka di dalam riba, sistem riba. Dan sistem riba ini bukan saja Allah larang macam sistem lain. Kalau yang lain-lain, Allah tak sebut perkataan perang. Allah tak sebut perkataan perang. Riba, perang. Maknanya, apabila orang Islam, orang beriman, hidup bersama riba, dia telah mengisytiharkan perang dengan Tuhan dia tanpa dia sedar. Tanpa dia perasan. Dia ingat, untung. Kan? Jadi tuan-tuan boleh tengok ayat 278 sampai 281. Ini adalah ayat-ayat yang akhir. Ini antara pandangan para ulama, para sahabat kita, sahabat Nabi SAW, menyatakan bahawa ini antara ayat yang akhir. Nak sebut kat sini tuan-tuan rahmati Allah, strategi ini juga digunakan oleh Zionis ini untuk mengalahkan dunia. Bagaimana digunakan untuk mengalahkan dunia? Kita melihat di dalam kata-kata daripada pimpinan-pimpinan mereka menyatakan kepada kita bagaimana mereka telah melantik orang yang paling berwibawa di kalangan mereka untuk melaksanakan sistem ini. Saya cuba cari kat sini. Bagaimana digambarkan mereka telah menggunakan dua keluarga yang besar. Dua keluarga yang besar untuk menguasai sistem keuangan dunia. Antaranya yang pertama keluarga Rothschild. Yang kedua Rockefeller. Ada lagi keluarga-keluarga yang lain, tapi ini dua yang paling well known. Dan kita tengok apakah strategi yang digunakan oleh Rothschild contoh. Apa strategi dia? Strategi dia, macam mana dia menjadi besar, dia jadi kuat dan sebagainya, ialah dia memberikan pinjaman kepada negara dan orang-orang yang memimpin negara. Nampak? Dia beri pinjaman dengan riba. Rothschild ni Yahudi. Keluarga Rothschild ni Yahudi. Cuba kita tengok. Type Rothschild, saya minta tuan-tuan cari sendiri. Supaya apa yang saya cakap ni tuan-tuan jangan terima saja. Cari. Keluarga Rothschild ni, dia bermula dengan bagaimana dia boleh besar. Sebab dia berkawan dengan pemimpin-pemimpin negara-negara yang tertentu. Termasuklah British, Jerman dan sebagainya. Dia berkawan dengan pemimpin-pemimpin itu, anak-anak raja dan sebagainya. Dan kemudian, dia menawarkan hutang. Nak buat ini bagi. Nak buat itu dia bagi. Dia bagi hutang. Kemudian, interest. Sehinggalah yang menjadi besarnya, contohnya apabila perang dunia pertama, perang dunia kedua, dia memberi pinjaman, dia menaja peperangan itu. Contoh, British tak ada duit, maka dia bagi pinjam pada kerajaan British. Bayangkan. Terror tak terror? Jadi dia menggunakan sistem yang dia dapat senjata daripada Quran, yang dia melihat bagaimana Quran itu menyatakan bahawa apabila seseorang itu berada dalam hutang yang ada interest, maka dia akan diperangi oleh Allah, tak kira siapa dia. Maka dia akan jatuh. Sebagai contoh-contoh tuan-tuan, zaman sekarang ni, contoh zaman sekarang ini saya nak sebut bagaimana keadaan yang berlaku sekarang.
Yang berlaku sekarang contohnya, kita bagi contoh British. British. Apa yang berlaku pada British? British, tuan-tuan, kalau kita tengok, ketika peperangan dunia yang kedua, pada tahun 1941, maka British ini mengalami masalah kewangan. Mengalami masalah kewangan. Kerana masa ketika itu dia sedang berperang nak lawan dengan Jerman, nak lawan dengan macam-macam lah. Ketika peperangan dunia kedua. Dan kemudian dia pun, the only way, satu-satunya cara untuk dia meneruskan peperangan itu ialah dengan dia meminjam. Baik, jadi sekarang dia pun meminjam, dia menghadapi masalah itu pada tahun 1041 dan akhirnya dia pun meminjam, dan daripada pinjaman tersebut telah menyebabkan hutang dia pada masa itu 1941, 42 sampai 45 habis perang dunia yang kedua, telah menjadi USD 10 bilion. Pada tahun 1945 hasil peperangan dunia kedua, hutang dia itu pada masa itu 10 bilion. Daripada peminjam dia. Peminjam dia siapa? US, Kanada, dan juga ada lagi lah. Peminjam dia ni juga orang Yahudi Zionis punya ni dia punya apa? Dia punya apa? Networking lah. Baik. Dan kita tengok apa jadi pada British. Apa jadi pada Britain. Hasil daripada perbincangan itu, dia punya peratusan debt to GDP, peratusan antara hutang dengan production dia, productivity dia, GDP dia, ialah 200%. Maknanya 200% daripada hutang perang Britain itu, maknanya setiap tahun, hutang dia tu 2 kali ganda berbanding dengan nilai pasaran ataupun nilai productivity negara. 2 kali ganda, 200%. Dan hasil daripada hutang tersebut, British hanya boleh habis bayar hutang tu, bukan dalam masa setahun, bukan dalam masa 5 tahun, bukan dalam masa 10 tahun, bukan dalam masa 20 tahun. Disember, 29 hari bulan Disember, nak habis tahun. 2006, tahun 2006. Barulah British habis bayar hutang yang terakhir. Yang terakhir kepada US dengan Kanada. Maknanya yang lain-lain tu dah bayar sebagainya. Maknanya menggunakan dengan interest dia apa sebagainya. Kita bayangkan, hutang British pada masa itu, daripada 1945 itu, tahun 2006 baru habis bayar. Maknanya 51 tahun. 51 tahun British duduk di bawah hutang perang dunia kedua. Dan begitu juga dengan negara-negara yang lain. Bank Dunia menyatakan, apabila sebuah negara itu mencapai 77% ke atas, dia punya hutang berbanding GDP dia, maka ekonominya akan mengalami recession. Akan mengalami slow dan sebagainya. Jadi sebab itu tuan-tuan nak sebut kat sini, apakah peranan Rothschild dan keluarganya dan juga Rockefeller dan keluarganya, yang mana mereka ni, grup-grup mereka ni membentuk Federal Reserve, membentuk World Bank, membentuk IMF. Di mana dia belajar benda ni? Dia belajar benda ni daripada ayat Al-Quran. Dia belajar benda ni daripada ayat Al-Quran. Pernah disebutkan oleh seorang bishop daripada Vatican Rome. Dia menyatakan dalam satu pertemuan dengan beberapa orang. Dia kata apa? Dia kata kami belajar banyak daripada Al-Quran dan hadis. Ni bishop ni bukan bishop biasa ni. Ni bishop yang di belakangnya itu ada Lucifer. Yang di belakang tu ada dia punya apa dia panggil? Gerakan dunia, the New Age Movement. The New Age Movement. Jadi dia kata dia belajar daripada Al-Quran. Dia tak tahu tengok Al-Quran, tengok tak faham, dia tengok hadis. Hadis menghuraikan Al-Quran. Mereka lebih mahir dengan Al-Quran dan hadis
daripada majoriti orang Islam yang ada pada hari ini. Dan daripada situ, maka mereka belajar banyak perkara. Antara yang mereka belajar ialah bagaimana untuk menyusun strategi untuk mengalahkan musuh-musuh. Tak sebutlah siapa musuhnya, tapi kita tahulah musuh dia, kita lah. Contoh yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala saya nak sebut, apabila mereka mengkaji Al-Quran, melihat Al-Quran, strategik yang ada di situ, maka ketika itulah mereka telah menjumpai kekuatan-kekuatan. Tetapi mereka mengkaji Al-Quran bukan untuk dapat hidayah, bukan nak mengenal kebenaran, bukan nak mengenal akhirat, mengenal Tuhan, bukan. Mereka mengkaji Al-Quran untuk nak menjatuhkan Islam, menjatuhkan kebenaran Allah. Kenapa? Kerana di belakang mereka adalah Lucifer. Di belakang mereka adalah merupakan iblis. Dan sebab itulah di sini kita melihat mereka menggunakan Al-Quran. Yang pertama tuan-tuan saya sebut tadi daripada protokol Zionis dia ialah ilmu. Maknanya sebab tu kita sekarang ni yang dah graduate ni, lagi tinggi kita belajar sampai PhD lah, double PhD lah, triple PhD lah, maka lagi banyak kita kata ilmu-ilmu Yahudi yang telah kita ambil dalam kehidupan kita. Sehingga kita berbangga dengan ilmu-ilmu yang ada yang tidak diasaskan dengan iman, yang tidak diasaskan dengan Islam dan akhirat. Sehingga akhirnya lagi tinggi seseorang itu berilmu, bukan semakin tawaduk, bukan semakin dia lebih rendah diri kepada Allah. Makin tinggi, makin sombong. Makin tinggi, makin sombong. Ini yang berlaku. Ini disiplin ilmu. Maka ilmu itu bukan lagi menjadi sains, menjadi satu, kita kata panduan, akademik dan sebagainya. Dia telah menjadi undang-undang. Dia impose kepada orang. Dia memaksa orang ikut undang-undang tersebut. Kena buat begini, sedangkan asasnya bukan iman. Ini nombor satu. Jadi kekuatan yang mereka ada ialah daripada Al-Quran. Jadi perkara inilah akhirnya akan menyebabkan mereka kuat. Saya bagi satu contoh. Apabila saya mengkaji bagaimana missionary bergerak di Malaysia, apa strategi mereka bila saya berada di sini. Dan saya dapati strategi mereka missionary ini, strategi mereka ialah nombor satu ialah mereka menimbulkan keraguan kepada umat Islam. Menimbulkan keraguan. Jadi, daripada mana dia dapat strategi itu? Daripada mana dapat? Rupa-rupanya bila buka Quran, kita tengok. Bila kita buka Quran, muka pertama apa? Muka pertama ialah suratul Fatihah. Suratul Fatihah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka dia kata, kalau kita nak mulakan sesuatu, apa sahaja planning kita, mesti ada love, mesti ada kasih. Mesti ada kasih. Mesti ada sayang. Maka sebab itulah tentera-tentera salib walaupun dibunuh orang, tapi in the name of love. In the name of peace. In the name of love. Peace. In the name of harmony. Hidup harmoni. In the name of love. Itu nombor satu. Dia buka ayat-ayat pertama, dia dah nampak dah macam mana nak counter. Nak counter orang. Dan kemudian selepas tu, kita bacalah surah Al-Fatihah tu kan. Banyak habis. Kan habis surah Fatihah, dia cerita pasal kategori orang beriman, orang yang sesatkan oleh Allah, sebab ada semua tu. Sebab tu adalah dia punya pelajaran dia. Kita tengok muka surat 2 pula. Muka surat 2, bila dia tengok muka surat 2, apa dia nampak? Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang demikian itu kitab yang ada padanya, yang tidak ada keraguan padanya. Yang tidak ada keraguan padanya. Menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Dapat satu strategi. Macam mana nak kalahkan orang Islam? Setelah kita dekati mereka dengan peaceful method, dengan tipu daya yang kasih sayang, kita dekatkan mereka dengan kita timbulkan keraguan pada mereka. Sebab tu nombor satu, missionary buat kepada anak-anak muda kita di UMISI Melaya, di mana-mana sahaja. Di UIA, dia menimbulkan keraguan. Betul ke Islam ni daripada Allah? Betul ke daripada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tu betul ke? Dia pun cerita pasal Nabi Muhammad. Betul, dia timbulkan keraguan. Contohnya, apabila berlaku kepada siapa nama Bukhari tu? Azrinah Bukhari ke apa? Yang keluar Islam.
Digambarkan kepada dia. Dia seorang yang belajar agama. Kan? Kemudian aktif dalam persatuan agama, tapi Allah izin. Kan? Dia timbulkan keraguan. Bila dia dah terlanjur dengan dia punya pendakwah tadi tu, maka dia kata dengan dia, dia kata kalau dalam Islam berzina ni mesti kena hukum, malulah apa sebagainya. Kan, baik Kristian kalau kita buat salah jumpa padri aja, kita confess kat padri, kan? Dia akan cakap you are forgiven. Allah ni Maha Pengasih, Allah ni Maha Penyayang. Tak apa, kita terlalai, kita terleka, kita terlanjur. Jadi tak payahlah Islam. Akhir keluar Islam. Dia menimbulkan keraguan. Jadi kita tengok, buka muka pertama aja dia dah nampak dah strategi. Buka nombor 2 dia dah nampak dah strategi. Buka muka ketiga dah nampak strategi. Macam mana nak menghancurkan umat Islam? Sebab dia melihat dan berfikir. Dia melihat dan berfikir. Dan bila dia berfikir, dia minta dalam hati dia nak cari sesuatu yang menghancurkan umat Islam, maka Allah akan bagi. Doa dia Allah bagi. Ini sebagai ujian kepada umat Islam. Ujian kepada umat Islam. Jadi tuan-tuan, apa kata pada bishop itu? Dia kata setiap muka surat yang kami buka, di situ terdapat strategi, terdapat aktiviti yang kami boleh buat untuk menghancurkan apa yang digambarkan musuh tadi. Mereka belajar daripada Quran. Kita hari ini buka Quran pun susah. Apa lagi nak baca dan tadabbur? Apa lagi nak menghayatinya? Jauh kita. Padahal kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya bandingkan kita baca Quran untuk dekat Allah, banding kita baca Quran dapat hidayah Allah, berbanding mereka baca Quran nak lawan Allah, maka sudah tentu Allah akan bagi kekuatan kepada kita berpuluh, beratus, beribu kali ganda berbanding dengan orang yang baca Quran untuk lawan Quran. Yang baca Quran nak hancurkan orang yang Allah sayang. Tentulah Allah tak akan bagi apa-apa kat dia. Bagilah sikit-sikit, tapi tak boleh. Sebab tu nak sebut kat sini. Bila saya melihat semula apa yang disebut, yang dikata dalam kenyataan-kenyataan mereka, kita kaji semula macam mana dia boleh tahu rahsia-rahsia umat Islam. Macam mana dia tahu ukhuwah tu penting. Pergaduhan ini merupakan satu, semua ada dalam Quran. Dan apabila mereka meneliti Quran dengan huraian hadis-hadisnya, maka ketika itu mereka mendapat senjata-senjatanya. Dan senjata itu digunakan sekarang. Umat Islam berpecah. Umat Islam berpecah. Antara perkara yang digambarkan oleh bishop dalam kenyataan itu, dia kata apa? Dia kata, kan, antara perkara yang penting dalam Quran yang menjadi senjata yang utama kepada mereka ialah hubbud dunia. Ad-dunia, dunia ni. Kunci kepada dosa, kata Imam Al-Ghazali. Kunci kepada dosa, permulaan kepada dosa. Imam Ghazali pun sebut, Ibn Qayyim pun sebut. Ada 2-3 imam sebut, dia kata apa dia? Apabila seorang itu mencintai dunia. Bila kita cinta kepada dunia, sayang kepada dunia, maka itu permulaan kepada maksiat. Maka dia kata, dunia ini kunci kekuatan untuk kita kalahkan orang yang beriman. Dan Allah sebut dalam Quran, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan perhiasan kesenangan yang menipu. Maka digunakan senjata itu. Apa yang ada kat dunia? Dunia bukan di luar, di tangan, tapi dunia di dalam hati. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, mereka telah merancang sehingga akhirnya dunia masuk. Bukan hanya kepada orang-orang yang tak ada ilmu, tetapi kepada orang yang berilmu. Akhirnya kita tengok ada ilmu tinggi, tetapi akhlak tak ada. Kenapa akhlak tak ada? Kerana mereka mencintai dunia. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga dengan kepimpinan. Jadi sebenarnya nombor 1 saya nak sebut di sini ialah bagaimana sebenarnya mereka telah melihat keadaan-keadaan yang ada. Sebab itulah kita lihat contohnya digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok ni khutbah terakhir. Dan mereka baca ni khutbah ni. Kita baca khutbah Nabi, khutbah yang terakhir. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baca khutbah ketika haji, khutbah terakhir itu kita baca, tapi kita baca
kita baca nampak biasa. Mereka baca nampak senjata. Apa dia? Kita tengok salah satu apa yang Rasulullah sebut. Benda ni juga disebut oleh Bishop. Kata apa? Berwaspadalah terhadap syaitan. Nabi suruh kita berwaspada terhadap syaitan. Demi keselamatan agama kamu. Ini hadis sahih tuan-tuan. Maka dia telah berputus asa. Maknanya iblis ketika zaman Rasul, ketika zaman sahabat tu, dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu. Dalam perkara-perkara besar. Maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikuti mereka dalam perkara yang kecil. Jadi Rasul gambarkan dalam perkara besar, mereka dah putus asa dah. Apa perkara besar? Zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis Nabi ni, Nabi sebut khutbatul wada', khutbah perpisahan. Khutbah yang terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Zaman kita ni berwaspada. Kamu kena waspada dengan syaitan, dengan iblis. Demi keselamatan agama kamu. Dia ni, iblis ni, syaitan ni, telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara yang besar. Apa perkara besar? Perkara besar contohnya al-iman. Perkara besar contohnya al-ukhuwah. Perkara besar contohnya al-wahdah, kesatuan. Perkara besar contohnya kan bersepakat dengan ijtihad-ijtihad. Mengikut sunnah Rasul. Kan? Mengikuti Al-Quran, menghayati Quran, perkara-perkara besar. Iman kepada Allah, Islam dan sebagainya. Jadi kata apa? Dia telah berputus asa perkara besar. Maka kamu berhati-hati. Berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikuti perkara yang kecil. Perkara yang kecil apa? Yang simple-simple lah. Kita kata sunnah kecil. Kita nampak macam sunnah ni kecil je tak apa. Nak makan ikut sunnah ke tak ikut sunnah tak apa. Kecil. Ataupun yang kecil ni apa? Dosa kecil. Dosa kecil ni apa contohnya? Contohnya dosa kecil ni mata tak apalah. Mata kita tak jaga. Kita ambil sembahyang gugurlah dosa kecil. Dosa kecil ni kita kata tak ada apalah sikit. Maka kata Rasul, untuk menjaga agama kamu, kamu kena jaga hati-hati dengan perkara yang kecil-kecil. Sesungguhnya syaitan itu masih terus berusaha untuk mengganggu kamu dengan cara-cara yang lain. Syaitan akan puas jika kamu sekiranya melakukan perbuatan tercela. Oleh kerana itu, hendaklah kamu menjaga agama kamu dengan baik. Agama kamu dengan baik. Nampak? Rasul suruh kita jaga yang kecil-kecil, yang besar ni kita kena jaga lagi daripada yang kecil. Sekarang ni yang besar pun dah habis. Kenapa? Sebab bila bermudah dengan yang kecil, yang besar akan tergadai. Dosa besar datang daripada dosa kecil yang berterusan. Dosa kecil, bila berterusan, dia akan jadi dosa besar. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, ini berlaku. Dan mereka kaji ni. Dia tahu. Oh, kita tak boleh nak buat yang besar-besar. Kita buat yang kecil-kecil. Kita bawa dia yang kecil-kecil dulu. Ini makruh je ni. Makruh ni tak apa, sikit je. Ini tak ada apa ni. Boleh minta ampun. Minta ampun, Allah ampunkan. Kita pun bermudah-mudah dengan dosa kecil. Kita pun bermudah-mudah dengan taubat. Kita menangguh taubat kita. Kita menangguh amalan kita. Kita buat benda-benda yang kita rasa nak buat sahaja. Kenapa? Kerana kita rasa benda ni kecil. Tak apa. Ya tak apa. Aku dah naik haji. Naik haji ni, kalau sembahyang tu, 1 rakaat 100,000 kali ganda. Maka berapa banyak dah. Maka kita pun bermudah-mudah. Akhirnya masa haji boleh jaga. Balik sini habis. Hilang. Mabrurnya tu hilang. Baik. Kemudian apa Nabi sebut? Saya sambung sikit. Hadis. Ni hadis sahih. Hadis khutbah terakhir. Apa kata Rasul? Takutlah kamu kepada Allah. Takutlah kamu. Maksudnya bertakwalah kamu kepada Allah. Dalam bersikap dengan wanita. Dalam bersikap dengan wanita. Kerana kamu telah mengambil mereka dengan amanah Allah menjadi isteri. Dan kehormatan mereka dihalalkan bagi kamu sekalian. Takutlah kamu pada Allah. Tapi hari ini kita lihat bagaimana wanita-wanita tidak terjaga. Wanita tidak terjaga. Macam-macam berlaku. Kita ambil mudah. Tak ada apa. Tak apa, dia isteri aku. Aku boleh buat apa aku nak. Dia boleh cakap apa? Dia cakap banyak sikit. No shoes. Deraka. Aku boleh cerai cek orang lain. Ramai lagi. Sekarang ni pula banyak janda-janda yang apa dia panggil? Yang tak ada suami. Banyak lagi orang, banyak lagi tak apa. Engkau tak nak, aku cari orang lain. Tuan-tuan rahmati Allah.
mereka menggunakan, bila Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan, takutlah kamu kepada Allah dalam bersikap dengan wanita, maka menggunakan wanita sebagai fitnah, ujian kepada kita. Wanita sebagai ujian. Apabila kita tidak bertakwa kepada Allah, kita akan tewas. Jadi mereka mengkaji ni. Sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah, apabila ada perkataan, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Jadi kita nak tengok ayat ni, jangan kita ingat Allah sahaja bagi kepada kita satu arahan. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Tapi sebenarnya kita nak kena rasa ni, setelah kita faham ilmu akhir zaman ini, tentang Dajjal ni, kita nak rasa Dajjal pun baca ayat ni. Dan Dajjal pun melihat macam mana cara supaya kita ni akan rosak dengan sebab ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap diri kamu melihat apa yang akan dibawa untuk hari esok. Buat muhasabah. Allah suruh kita buat muhasabah. Muhasabah ni bukan sekadar kita nak postmortem, rugi ke untung bisnes kita. Cuba kita buat satu projek, projek tu tak berjaya, maka kita buat postmortem, kita buat muhasabah. Kenapa tak berjaya? Kenapa tak untung? Ataupun kalau dah berjaya, dah untung, macam mana nak bagi lagi untung? Kita buat muhasabah. Kalau projek dunia, kita buat. Gunakan fikiran kita, ilmu kita, akal kita, pengalaman kita. Gunakan supaya dapat untung, dapat kebaikan dunia. Tetapi apabila hari akhirat, Allah perintah, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. 2 kali Allah sebut. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Setiap daripada kamu hendaklah melihat apa yang dibuat untuk hari akhirat. Bermuhasabah untuk tengok sekarang ni apa yang nak bawa ke akhirat. Wattaqullah, 2 kali Allah sebut. Maka bila kita tengok wattaqullah 2 kali ni, maknanya apa maknanya? Muhasabah ni, kita postmortem dosa kita, melihat dosa kita, kelemahan kita itu adalah merupakan perbuatan yang kena buat sungguh-sungguh. Macam mana kita ada berniaga, kita ada syarikat, kita ada projek. Bila projek tu berjaya, projek tu tak berjaya, kita buat postmortem, kaji tengok supaya kita nak pastikan kesalahan tak berlaku, supaya kita nak pastikan kelemahan kita diatasi, supaya kita nak pastikan keuntungan meningkat dan berterusan. Buat postmortem. Tetapi oleh kerana ilmu kita, hati kita terpisah dengan Allah, terpisah dengan iman, kita hanya muhasabah projek dunia kita sahaja. Kita hanya muhasabah sesuatu yang membawa keuntungan nafsu kita sahaja. Tetapi sesuatu yang membawa keuntungan akhirat, mendekatkan lagi dengan Allah, dan kita tak bawa. Ini Allah Subhanahu wa taala bila disebut bertakwalah kepada Allah, maka sebenarnya kita nak baca ni, kita tengok ni syaitan pun baca juga. Maka adakah kita dah termasuk dalam strategi-strategi yang akan kita akan dihancurkan. Ini kekuatan tentera Dajjal yang pertama. Mereka menggunakan kekuatan umat untuk mencari, ditukar menjadi kelemahan. Dan dari mana mereka dapat? Mereka dapat daripada Al-Quran. Jadi sebab itu tuan-tuan rahmati Allah SWT, saya nak sebut di sini. Pada malam ini, sebenarnya mereka tak kuat. Mereka tak kuat. Dajjal tak kuat. Sebenarnya tentera Dajjal tak kuat. Apa yang mereka buat, sihir mereka tak kuat. Yang kuat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak kuat. Sebenarnya kita yang lemah. Kita yang lemah. Oleh kerana kita lemah di dalam memahami ilmu-ilmu yang sepatutnya kita faham. Oleh kerana kita lemah, kita mendalamkan iman kita, lemah dalam memperdalamkan iman kita dengan Quran. Quran kita ambil mudah. Hadis-hadis Nabi kita ambil mudah. Kita nampak ni, kita kata aku dah tahu dah. Bila orang nak cakap tazkirah ke apa ke, aku dah tahu dah. Aku dah tahu. Maka rupa-rupanya segala yang kita ambil mudah itu telah digunakan untuk senjata menjatuhkan kita. Jadi sebab itulah kita lihat di sini, perkara yang pertama sekali yang saya nak sebut di sini, sebenarnya banyak saya catat dekat sini berkenaan
apa perkara yang mereka ambil pengajaran daripada Al-Quran. Tapi pendek ceritanya, nombor satu, mereka menguasai ilmu kita. Yang kedua, mereka menguasai kan kita punya suasana kita, kan? Suasana kita, kuncinya. Yang kedua saya sebut tadi, ayat yang pertama ilmu, ayat yang kedua riba, sistem ekonomi, riba. Tuan-tuan, sebab tu kalau siapa yang ada riba, keluarkan duit riba. Kalau tuan-tuan, insya-Allah saya akan buka satu akaun nanti. Akaun tu Al-Aqsa, untuk perjuangan dan pembebasan Al-Aqsa. Untuk pergerakan dakwah dan sebagainya. Gunakan duit tu untuk jihad fi sabilillah. Jadi insya-Allah tuan-tuan rahmati Allah, tu yang pertama. Yang kedua kita sebut yang kedua sebut tadi ialah riba, yang ketiga ialah kunci tadi dunia. Dunia yang Allah SWT telah bercakap dalam Quran banyak tentang dunia ini, hakikat dunia ini. Ini strategi mereka. Kemudian yang keempat tuan-tuan, mereka memperdalamkan lagi kekuatan mereka. Mereka mengambil contoh-contoh sunnah, hadis Nabi, seperti mereka merancang strategi dengan tersusun. Strategi mereka tersusun ini contohnya, strategi mereka tak berdepan dengan kita. Mereka duduk belakang. Sebab tu kita lihat orang-orang yang apa ni, pasukan-pasukan mereka ni dipanggil secret society. Secret society ni tuan-tuan, mereka sebenarnya tidak ada kekuatan yang sebenar dan mereka takut dengan orang yang beriman. Tetapi mereka nak kena buat juga sebab dia nak lawan. Maka tidak ada yang lain cara, maka mereka pun menggunakan cara-cara di belakang. Sebab tu kita tengok kebanyakan mereka duduk di belakang, dia tak duduk depan. Yang depan ni dia punya apa, gurka-gurka je. Baik. Jadi strategi peperangan yang tersusun rapi, seperti ditulis banyaklah di dalam ada beberapa buku. Kalau tuan-tuan berminat, saya boleh berikan. Siapa yang berminat boleh tahu, saya ada beberapa buku yang boleh kita, contohnya The Hidden Hand, The Hidden Hand, ataupun The Unravel, sejarah-sejarah yang tidak didedahkan, ditulis oleh salah seorang major general. Dia buku tu dah lama dah. Jadi buku tu menceritakan tentang perancangan Yahudi di belakang tabir. Di belakang tabir dalam bahasa Inggeris. Ada juga buku-buku yang lain, Tragedy and Hope contohnya. Jadi antara banyak lagi buku-buku yang kita boleh jadikan sebagai panduan. Kita nak tengoklah kalau nak kaji dia punya strategi. Jadi banyak strategi-strategi dia yang ada kepada yang telah dimanfaatkan untuk dia nak kacau kita semua. InsyaAllah sebahagian strategi akan saya cerita bila kita bincang Agenda 21, nanti saya akan cerita. Jadi kita bincang Agenda 21, insyaAllah satu ketika nanti kita akan cerita strategi dia. Cumanya Agenda 21 ni agak sensitif sikit lah, sebab dia sedang berlaku sekarang. Jadi bila saya cerita benda yang sedang berlaku, tentulah mereka akan marah. Jadi saya kena lambatkan sikit yang tu. Sebab kita tidak ada kekuatan untuk nak takut-takut bimbang-bimbang lah. Tiba-tiba ada yang sekat sebagainya. Kita tangguh dulu yang tu. Baik. Jadi kemudian yang kelima secara ringkas sebut kat sini, kekuatan mereka ialah apabila mereka memanfaatkan kelemahan kita. Mereka memanfaatkan kelemahan kita. Apa kelemahan kita? Kelemahan kita ini, yang pertama, kita ni bodoh, jahil, berilmu, tapi ilmu kita ni bukanlah ilmu yang komprehensif, ilmu yang mereka buat, tapi kita rasa kita pandai. Kita rasa kita ego. Kita rasa kita terror. Tidak ada tawaduk. Tidak ada tadaruk, rasa perlu pada Allah. Ini antara perkara-perkara kelemahan yang berjaya menjadikan kita berpecah. Hari ini kita berpecah. Bila kita bersisih pandangan, memang persisihan pandangan ini suatu benda yang fitrah. Semua orang ada. Tetapi sebenarnya bukanlah perpecahan itu, perbezaan itu membawa kepada perpecahan. Sebenarnya bila kita berbeza menjadikan kita lebih kuat, sebab kita akan melengkapi antara satu sama lain. Contohnya seorang ni dia nak fokus satu benda, dia terror bahagian ni. Dia kata inilah yang bagus, dia buat. Yang seorang ni bahagian. Jadi bila dia buat benda yang berbeza tu melengkapi antara satu sama lain, sepatutnya macam gitulah. Tetapi kita pula berpecah. Jadi kita tidak ada kaedah-kaedah di dalam kita. Jadi dimanfaatkan kelemahan ini sehingga akhirnya berjaya memecah belahkan kita, terutamanya dalam bahagian-bahagian
bahagian kepimpinan. Kepimpinan dan politik. Itu insya-Allah. Baik. Tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, ada beberapa ada satu perkara yang saya nak sama-sama bincangkan pada malam ini. Selain daripada kekuatan-kekuatan mereka, saya sebut kenyataan statement saya yang last, mereka rancang macam-macam tuan-tuan. Antaranya mereka rancang tentang ketenteraan, one world military. One world military. Itu satu strategi. Dan one world military ini dia akan menguasai. Kemudian juga mereka telah merancang one world economy. Sekarang ini perbahasan daripada pakar-pakar ekonomi dunia. Kalau tuan-tuan tengoklah di mana-mana, kebanyakan mereka akan menyatakan akan ada sesuatu yang dipanggil kan very high, dipanggil apa dipanggil inflation yang tinggi, inflation yang tinggi yang akan menyebabkan berlakunya kehidupannya susah. Dipanggil, ada istilah dia ni, saya tak jumpa pula kat sini. Stagflation, stagflation. Mengikut beberapa pakar-pakar ekonomi, dia kata akan berlaku stagflation. Apa stagflation ni? Banyak serious inflation yang mungkin akan menyebabkan berlakunya persistent high inflation bersama dengan high unemployment. Apanya orang kerja tak ada, kan, inflation pun tinggi, dan kemudian stagnant of demand, maknanya perkara-perkara yang sepatutnya boleh produce tak boleh produce, macam-macam lah. Jadi digambarkan sini akibat daripada perkara-perkara yang berlaku itu akan berlaku satu yang luar biasa tentang ekonomi sepanjang zaman. Ini yang paling teruk. Sekiranya lockdown sebab COVID-19 ni berterusan, maka ekonomi akan merodom jatuh teruk. Dan antara perkara yang digambarkan oleh pakar-pakar ekonomi yang besar juga, dia kata akan menyebabkan mata wang US bukan lagi jatuh, tetapi dia tidak akan jadi lagi sebagai dipanggil currency yang menjadi currency utama kepada dunia. Dipanggil currency utama kepada dunia kerana dia tidak akan ada kekuatan untuk menanggung lagi hutang dan sebagainya. Reserve currency in the world. Jadi apabila currency USD jatuh dan banyak currency ataupun kita kata mata wang negara-negara bergantung dengan US, maka pada ketika itu mata wang yang ada juga akan jatuh, termasuk negara kita. Jadi digambarkan kenapa US boleh masih lagi jadi reserve currency di dunia ini, menjadi rujukan tempat berpegangnya currency dunia ini, kerana salah satunya ialah sebab pembelian minyak adalah dalam USD. Tetapi telah ada satu move oleh kerajaan China bila dia Jinping dia jadi Perdana Menteri itu, dia telah berjumpa dengan Putin dan dia telah bersetuju pembelian minyak daripada Rusia dan China akan dalam mata wang China. Dan selepas itu dia akan berkembang. Dan China juga sebenarnya dia ada lebih kurang 3.5 trilion simpanan mata wang US pada dia, yang dia akan gunakan secepat mungkin. Dia nak bebaskan diri dia daripada duit USD yang dipegang sekarang. Macam mana itu yang digunakan duit USD yang ada pada dia 3.5 trilion itu untuk buat projek seluruh dunia. Dia buat projek dekat Afrika, dia buat projek dekat Malaysia, dia buat projek mana, gunakan duit tu. Dia nak keluarkan duit tu, nak keluarkan dalam bentuk aset, hard asset dan sebagainya. Jadi apabila dia bebas, dia dah mula kurang dia punya USD tadi, maka sudah tentulah dia akan buat sesuatu untuk kepentingan dia. Akhirnya duit US akan jatuh. Bila duit US jatuh, tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, sekiranya berlaku perkara itu, maka termasuk duit Malaysia juga akan jatuh. Bila duit Malaysia akan jatuh, maka ringgit yang ada pada kita ni, dia akan jadi tidak berharga. Bagi sebab tu, apa nasihat para ulama kita yang mengkaji? Kan sekarang ni, terbaiknya simpan dalam bentuk apa? Terbaiknya simpanlah dalam bentuk bagaimana yang disebut dalam Quran dan hadis, kan? Mata wang bagi seorang yang orang Islam tu, mata wangnya ialah dinar dan dirham. Maknanya emas ataupun perak. Maknanya simpanan yang baik sama ada
Kalau tuan-tuan banyak saham, sebagainya. Ini nasihat bukan saya. Nasihat ni pakar-pakar disebut dan saya tengok dan dia punya keterangan-keterangan. Mungkin ada pakar-pakar juga di sini yang melihat. Saya ni bukan pakar ekonomi, tapi saya nak sebut apa yang dia sebut lah sikit sebanyak. Dan dia kata apa, sekiranya berlaku kejatuhan US reserve currency in the world ni, reserve currency ni US sekarang, yang tidak di backup dengan gold. Tidak di backup dengan gold. US ni dia tak ada backup apa-apa. Nixon pada zaman Nixon dulu, Presiden Nixon, dia bersama dengan Henry Kissinger, dia telah berjaya memujuk Saudi untuk menjual minyak, semua minyaknya dalam US dollar. Maka OPEC, dia maknanya negara-negara pengeluar minyak yang utama tu, dia menjual dalam bentuk US dollar. Sebab itulah US dollar ni masih ada, masih berjalan di dunia ni, masih ada. Dan dia dah tak bergantung dengan gold. Maknanya dia tidak ada gold, backup by gold. Jadi maknanya duit dia tu, kalau orang tak guna, maknanya katalah dah tukar semua tak jadi, tak mau dah US dollar, maka sudah tentulah akan jatuh. Dan China juga telah pergi berjumpa dengan Saudi, dan dia juga telah menawarkan sesuatu yang agak lumayan kepada Saudi untuk menukar pembelian minyak daripada US kepada remnant China, duit mata wang China. Dan di sinilah kita melihat kemungkinan besar berlaku satu perubahan. Apabila US menghadapi keadaan ekonomi yang teruk sekarang ni dengan serangan corona yang teruk di sana, maka kemungkinan dia tidak boleh. Dia buat satu package ransangan. Contoh disebut di sini. Semua package ransangan, hampir semua lah, kalau tak semua pun kita kata hampir semua, package ransangan yang dibuat pada hari ini datang daripada mana? Dia bukan datang daripada duit kerajaan. Kan? Dia datang daripada duit kerajaan, kalau ada kerajaan ada duit pun sikit. Kemudian datang daripada taxpayer, sikit. Tapi majoriti daripada hutang. Hutang daripada mana? Hutang daripada Federal Reserve ataupun IMF ataupun mana-mana World Bank. Sebut kat sini tuan-tuan rahmati Allah SWT, maknanya keadaan ekonomi sekiranya berlaku berterusan seperti yang ada berlaku di Amerika sekarang ni, dia telah mengisyaratkan 1 trilion sebagai package ransangan dia yang boleh bertahan selama beberapa bulan sahaja. Kan? Maka sekiranya benda ini berterusan, lockdown berterusan, semakin teruk, maka sudah tentu akan berlaku ekonomi yang teruk. Jadi akan berlaku sesuatu yang akan menyebabkan dunia terpaksa bergantung kepada satu organisasi, dua organisasi yang pegang duit, ataupun bergantung kepada raja yang pegang duit. Maka pada ketika itu kita akan berhadapan masalah. Maka bagi mereka yang ada duit, saya cadangkan saat ini masalah saat kalau boleh kalau duit itu tak guna, simpan, tukar kepada emas dan perak. Ini bukan saya cadangkan saja, ini juga Syekh Imran Hussein pun cadang begitu juga. Begitu juga beberapa ulama-ulama yang mengkaji. Dia kata kalau tuan-tuan ada duit yang banyak dalam simpanan tu, tukar kepada emas dan perak. Kenapa? Kerana emas dan perak itu lebih stabil. Kalau duit kertas, duit fiat ni, duit kertas yang dicetak ni tak laku dah, sama ada akibat ekonomi jatuh, recession, inflation, stagflation ataupun sebagainya, ataupun sebab perang, mungkin juga perang. Bila US tak mau China buat sesuatu yang luar biasa, dia pun perang, mungkin sebab perang, maka berlaku saja perang. Katalah berlaku saja perang nuklear, tuan-tuan. Berlaku satu perang nuklear, maka duit akan jatuh. Kalau US yang berperang, sudah tentulah duit US akan jatuh dan duit Malaysia akan jatuh pada masa itu. Jadi macam duit Jepun, duit pokok pisang, daun pisang. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, ini antara perkara-perkara yang kita melihat dan kemungkinan besar itu akan digunakan sebagai senjata. Tapi saya nak sebut dekat sini pada malam ini sebagai saya nak mengakhirkan perbincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung besok kekuatan Dajjal, kekuatan kita. Saya nak ajak tuan-tuan sama-sama melakukan sedikit amal. Apa amalan ni? Amalan ini adalah amalan yang telah dibuat oleh Imam Asy-Syafi'i. Ulama yang kita jadikan sebagai rujukan kita, Imam Asy-Syafi'i dan juga beberapa imam-imam yang lain. Apa amalan ini? Tuan-tuan saya sebut tadi. Kekuatan Dajjal, sistem dia nombor satu, bila dia mengambil pengetahuan, information, strategi, poin-poin daripada Al-Quran. Daripada hadis. Dia mengkaji. Mereka mengkaji. Dan mereka memang dapat. Dan saya dapati banyak fakta-faktanya. Jadi, tuan-tuan rahmat Allah, macam mana kita?
Mereka mengkaji Quran tapi tak kenal Allah. Mereka sebenarnya tidak ada kekuatan. Kita, walaupun tidaklah sehebat mereka memahami Al-Quran, mungkin kita tak pandai bahasa Arab. Mungkin kita tak pandai tafsir. Tapi kita boleh baca, kita boleh faham terjemahan dia. Maka, kalau kita ada Allah bersama kita, maka kita akan menjadi kuat insya-Allah. Maka, salah satu amalan yang saya nak ajar tuan-tuan ataupun sama-sama kita cuba buat, ialah kita cuba memperbanyakkan zikrullah. Dan antara zikir yang penting untuk memperkuatkan kita, terutamanya dalam keadaan cubaan yang akan datang ini, ialah kita memperbanyakkan berzikir nama selain daripada La ilaha illallah, selain daripada La ilaha illallah, selawat. Yang satu lagi, nama Allah Subhanahu Wa Taala yang kita nak kena zikir-zikirkan, disebut sebagai Al-Latif ataupun Ya Latif. Apa maksud Al-Latif ini? Allah Subhanahu Wa Taala sifat dia yang maha halus. Yang maha halus. Allah Subhanahu Wa Taala sifatnya yang maha lembut. Yang maha halus, yang maha lembut. Maka diajarkan kepada kita oleh tuan-tuan guru kita. Yang ini tak ada dalam hadis ya tuan-tuan, tetapi ini adalah daripada amalan-amalan Nabi, amalan Imam Syafi'i. Amalan ini tujuannya ialah untuk kita memahami hakikat, mengenal Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita kenal Allah, kita mentauhidkan Allah, maka apabila kita berjumpa dengan masalah, ni masalah-masalah akan datang ni, kan? Masalah macam-macam ni, maka Allah akan memberikan ketenangan kepada kita. Maka disebut, dia kata, bacalah wirid Al-Latif ataupun Ya Latif. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Sebanyak 129 kali. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan cuba baca, insya-Allah tak sampai 3 minit. Kan? Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, 129 kali. Maka kita tanya, kenapa baca 129 kali? Adakah dia punya hadis? Ini adalah berdasarkan kepada kajian-kajian para ulama kita. Berdasarkan kepada fadilat-fadilat yang mereka tahu dan faham. Dan kenapa 129? Kerana huruf-huruf Al-Latif itu, contohnya lam, dia ada dia punya kiraan dia. Dia ada qadar dia. Ada qadar dia kiraan dia. Lam tu 30, ta itu 9, ya itu 10, fa itu 80. Ada dia punya kiraan dia tu. Maka dia sebut ialah 129 kali. Ini diamalkan amalan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga tuan-tuan guru kita. Maka dia mengatakan, sekiranya kita mengamalkan yang ini, insya-Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kekuatan dan ketenangan kepada kita, memberikan ketenangan kepada kita, rasa tenang, rasa senang sekiranya kita berhadapan dengan musibah. Maknanya, kalau Allah bagi musibah, kita boleh menghadapkan diri kita dengan musibah itu, Allah akan beri satu perasaan tenang, tenang. Maka kita membacalah Ya Latif. Bahasa bila nak baca Ya Latif ni? Kita boleh baca bahasa bila-bila pun. Tetapi yang dicadangkan, bacalah selepas solat. Selepas solat tu, sekejap kita tunggu sekejap. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Kita baca dengan lidah kita, kita baca dengan hati kita. Kemudian dalam hati kita, kita merasakan Allah ni maha halus. Allah ni maha lembut. Maknanya kita mohon, Ya Allah, kalau adalah masalah-masalah yang ada kita dapat ni, Ya Allah, Engkau lah yang maha halus, maha lembut. Berilah kepada aku ketenangan dan kekuatan. Tuan-tuan, bacakan, amalkan Al-Latif. Al-Latif ni, kalau boleh setiap kali lepas solat, 129 kali. 129 kali. Dan kemudian, kalau Imam Asy-Syafi'i, selepas dia membaca Al-Latif itu, dia akan membaca doa. Selepas 129 kali, satu set tu, dia akan baca doa. Allahumma inna nas'alukal lutfa fima jarat bihil maqadir. Dia akan baca doa tu. Ya Allah, aku minta dengan kelembutanmu, Ya Allah, dengan kehalusanmu pada sesuatu yang datang kepadaku atau kepada kami, segala takdir yang takdir daripada Engkau. Saya akan tulis doa ni dalam wall saya. Lepas kejap lagi saya akan tulis. Jadi tuan-tuan boleh tengok doa ni, boleh baca. Jadi mengikut kata para ulama kita, siapa-siapa yang membaca ni, apabila dia membaca, dia merasakan sifat Allah Al-Latif, 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 Allah yang maha halus,
Maknanya halus ni apa tuan-tuan? Allah bagi kita susah. Dalam susah tu ada kesenangan. Allah bagi kita penderitaan. Dalam penderitaan tu ada kegembiraan. Allah bagi kita sakit. Dalam sakit tu ada senyuman, ada kekuatan. Ini Al-Latif. Maknanya bila kita dapat merasai Allah yang maha halus, yang maha lembut. Walaupun kita mendapat kesengsaraan, maka kesengsaraan itu akan diberikan kepada kita rasa kuat, tenang, senang berhadapan dengan kesengsaraan tersebut. Jadi amalkan. Kalau boleh amalkan setiap waktu lagi bagus. Contohnya kita, Ya Allah, Ya Latif, Ya Allah, Ya Latif. Kalau kita rasa kita ada banyak masalah sekarang. Banyak sangat masalah. Apa masalah? Masalah-masalah. Contohnya, masalah kita dengan kewangan lah, masalah kita dengan makanan lah, apa sebagainya. Ya Allah, Ya Latif, Ya Allah, Ya Latif. Ataupun Ya Latif, Ya Latif. Baca 129 kali. Lepas tu bacalah doa. Doa sama ada doa yang saya bacakan itu doa Nabi, doa Imam Syafi'i, doa Imam Syafi'i, ataupun doa kita sendiri. Cakap, Ya Allah, Ya Allah, Engkau maha mengetahui apa yang susah aku, Ya Allah. Ya Allah, Engkau lah Al-Latif. Kita baca lagi 129 kali. Baca lagi 129 kali. Tapi kalau kita ada masalah besar, dia adalah cara dia. Tapi ini kita nak jadikan amalan. InsyaAllah tuan-tuan, sekiranya kita dekat dengan Allah dengan zikir-zikir begini, InsyaAllah mudah-mudahan bila kita banyak ingat Allah, kita banyak mendekatkan diri kita dengan Allah, mengenal Allah, InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kita ketenangan dan kekuatan. Walaupun kita berdepan dengan Dajjal, walaupun kita berdepan dengan apa saja. Jadi inilah insyaAllah perkara yang mudah-mudahan pada malam ini kita akan dapat. Sebab tu sementara tu yang lain-lain kita kena buat juga. Kita punya apa? La ilaha illallah, semua kena buat. Jangan tak buat. Tu teruskan. InsyaAllah. Jadi insyaAllah esok malam kita akan berbincang tentang kekuatan kita pula. Rahsia kekuatan kita untuk berdepan dengan Al-Masih Dajjal. Macam mana kita nak, di mana kekuatan kita untuk kita berdepan dengan Al-Masih Dajjal, dan macam mana kita nak melaksanakannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita sama-sama memahami. InsyaAllah. Pada malam ni kita faham bahawa Dajjal tak kuat. Tentera dia tak kuat. Yang kuat Allah. Dia kuat ni pun sebab dia ambil, dia ciplak apa yang Allah sebut dalam Quran. Itu pun dengan izin Allah. Dia tak ada kekuatan, dia tak ada kekuatan melainkan apa yang Allah beri. Maka tuan-tuan, kalau kita dekat dengan Allah, kita bersama Allah, kita nak dapat redha Allah sudah tentu. Hebat macam mana dia pun, dia tidak akan dapat mengalahkan kita. Biiznillah, dia tak akan dapat mengalahkan kita. Pasti. Sebab Allah bersama-sama dengan orang yang beriman, Allah bersama dengan orang yang sabar, orang yang dekat dengan dia. InsyaAllah besok kita akan bincang kekuatan. Di mana kekuatan kita, insyaAllah. Dan lepas itu tuan-tuan nampak kekuatan itu, kita proses macam mana nak membina kekuatan itu. Dan insyaAllah selepas tu kita akan dedahkan dia punya perancangan-perancangan. Kita tengok perancangan tu walaupun hebat macam mana, insyaAllah kita akan hadapi dengan tenang, insyaAllah, bersama pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik wa thiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wa hadiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك. يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. اللهم انصرنا على طريق الدعوة وطريق التربية وطريق الجهاد في سبيل الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa esok.